Saya Datuk, dan sekarang silakan Dr. Muhammad Aswi untuk menjawab segala soalan tadi dan menggulung perbahasa. Bahasa Mesir. Pertama tentang isu murtad tadi. Saya ingat kita bercakap perkara yang kita boleh laksanakan. Dalam konteks negara ini, bukan negara di dunia ni, kalau tuan-tuan bercakap bunuh orang murtad, bukan saja di Malaysia saja, di luar Malaysia akan bising. Banyak negara tak dapat laksanakan. Dan pandangan sarjana tentang hukum orang murtad ni pula, pandangan para ulama juga berbeza. Ada yang menyatakan dihukum, ada yang tidak berhukum. Tapi saya nak sebut kita boleh buat benda yang kita laksanakan apa yang kita boleh buat. Orang yang murtad, kalau pertama yang kita kena buat ialah istitab ataupun yustatab. Orang yang murtad, dia diminta bertaubat. Artinya apa yang mesti kita usahakan semua supaya PAS ataupun UMNO ataupun siapa saja, yang penting ialah mengusahakan supaya orang yang murtad itu keluar ataupun hilang segala keraguan yang tentang Islam, kembali berislam. Macam mana nak cakap pasal hukum sekarang? Tengok berita-berita mengelirukan tentang Islam. Tengok TV, tengok internet, ada sumber-sumber yang mengelirukan tentang Islam. Tiba-tiba terus kita nak cakap menghukum dia, sedangkan dia tak dapat selesai lagi kekeliruan dia. Ini bukan langkah yang baik. Ini semua mesti buat, bukan saja mufti, yang bukan mufti juga kena buat. Kemudian soal Ibnu Taimiyah, saya fikir saudara, saya pohon kita berbeza pendapat. Tak payahlah kepada sesat menyesat ni. Ibnu Taimiyah ni murid dia yang terkenal ialah Al-Imam Ibnu Kathir, yang tulis tafsir Ibnu Kathir tu. Tuan-tuan dah baca tu. Kalau kita pergi sesatkan orang ni, kita mungkin berbeza pandangan. Masalah ayat-ayat sifat, ulama berbeza pandangan. Saudara nak khalaf, saudara nak salaf, ini bukan masalah besar. Ini bukan masalah besar. Oleh kerana itu janganlah sesatkan Ibnu Taimiyah, besok sesatkan Hasan Al-Banna. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Ibnu Taimiyah aqrabul ulama ila qalbi. Ibnu Taimiyah ialah ulama yang paling dekat pada hatiku. Banyak kita ni kadang-kadang kita kata pada satu ulama, kita pun tak nak tengok karya dia, kita pun tak pernah baca apa yang dia tulis. Hari ini ulama gerakan Islam, Hasan Al-Banna, Said Qutb dan semua, kita baca karya-karya mereka, mereka mengambil manfaat daripada ulama-ulama dahulu, termasuk tokoh reformasi besar Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan seumpamanya. Ini wacana lain, bukan di sini tempatnya. Tentang undang-undang Islam, tentang undang-undang Islam, tak apa, itu wacana lain, kita bincang tentang undang-undang Islam. Saudara-saudari sekalian, saya minta maaf jika ini kita penutup musim. Saya lihat banyak organisasi. Kalau saya berada di Kelantan, saya jujur bercakap dengan kerajaan Kelantan dan juga pimpinan PAS juga. Apa yang rakyat perlukan ialah mengenal pasti apakah kerangka negara pada masa depan. Kerangka negara pada masa depan ini, saya umpamanya sebagai orang yang tak tahu kerangka negara pada masa depan. Apabila kita kata nak buat sebuah negara yang bersifat Islamik, maka saya kena tahu macam mana negara itu. Kalau saudara sebut negara Islam UMNO, bunyinya macam lain. Negara Islam PAS, bunyinya macam lain. Maka orang lain pula sebut negara, bunyinya macam lain. Peranan yang terpenting kepimpinan gerakan Islam ialah untuk menjelaskan apa itu kerangka sebuah negara Islam yang mereka maksudkan. Dan para ulama boleh bertolong-menolong dalam masalah ini. Saudara-saudari sekalian, saya meminta pada majlis ini, saudara nak kata apa kata, tetapi salah satu unsur, walaupun saudara kadang-kadang tidak puji saya, tapi salah satu unsur yang penting dalam Islam adalah akhlak. Adalah akhlak. Mau tidak mau, walau macam mana pun, hendaklah kita wajadilhum billati hiya ahsan. Bila kita berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Saya menasihati diri saya dan tuan-tuan juga, kita walaupun berbeza pendapat, kita Muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam ini bersaudara. Janganlah dalam semangat kita ini kita lupa hak-hak sesama Muslim ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa, tetapi wacana seperti ini mesti diteruskan. Saya tak setuju kalau kata ini omong-omong kosong, tidak. Tetapi yang penting ialah kita menjaga akhlak, disiplin, dan kita melihat pada masa depan umat Islam ini. Sekian. Wassalamualaikum.